Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Alia Natasha binti Wan Muhammad. Nombor matrik 13 DDT 19F2008. Hari ini kami akan membentangkan PPT 2 di mana ia menggunakan SQL command yang melibatkan Oracle Database dan juga run SQL command line. Okey, saya akan terangkan soalan 1 yang melibatkan Oracle Database. Okey, dalam soalan 1 ada 4 jenis soalan. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama kita perlu create salary table based on table 1. Okey, so dalam table 1 ni kita ada field name ataupun column name. Kita ada data type, kita ada length dan kita juga ada null. Okey. Untuk soalan kedua, kita perlu insert record menggunakan insert all statement. So kita ada table untuk employee ID, table untuk department dan juga table untuk total salary. Untuk soalan ketiga, kita perlu create view. Soalan yang keempat, kita perlu create index. So untuk melaksanakan keempat soalan ni, kita perlu create satu workspace terlebih dahulu. So berdasarkan soalan ni, kita perlu create satu workspace yang bernama Employee Management System. Untuk kita create workspace, kita klik pada Get Started Oracle. Oracle Database. Klik pada Application Express. Masukkan username dan juga password. Kalau workspace yang kita nak guna tu belum ada lagi, kita boleh create dia dekat sini. Kat sini masukkan nama workspace yang kita nak setkan. Tapi macam saya dah create employee tu sebelum ni, so saya perlu klik pada login queue. Saya masukkan saya punya password. Klik pada SQL Workshop, klik pada SQL Command. Dekat sini kita akan masukkan command untuk kita create table atau table, create view ataupun create index. Untuk kita tengok output dia, kita right click dekat sini, open link in a new tab. Klik pada object browser. Kat sini kita tengok output yang kita create dekat sini. Untuk soalan pertama. Untuk soalan pertama, kita perlu create salary table based on table 1. So first kali kita just copy sahaja data yang ada dalam table 1 ni. Dan kita paste. So syntax untuk create table adalah create table. Table name kita adalah salary. Kurungan dengan semicolon. Employee ID adalah field name. Number 10 adalah data type. Lepas tu not null. So kita masukkan ke semua ni dalam kurungan tadi. Dan setiap hujung ni kita kena ada koma. Tapi yang last kali ni kita tak perlu letak. Kita just letak kalau kita just letak kecuali yang terakhir jangan letak. Macam tu je.
Okey, cuba kita run. Okey, bila ditulis table created, maksudnya command yang kita guna ni betul. Maksudnya kita sudah create satu table yang bernama table salary. Okey, untuk kita tengok output dia, kita klik pada browser, kita refresh. Okey, klik pada salary. Okey, sekarang ni kita ada employee ID, department dan total salary. Okey, soalan yang kedua. Okey, insert record by using insert all statement. Okey, maksudnya dekat soalan pertama, dekat soalan satu tadi, maksudnya kita hanya create dia punya table structure, tidak termasuk lagi dengan data. Okey, untuk soalan kedua ni baru kita masukkan data. Okey, sama macam tadi, kita copy dia punya table. Okey, skill command. Okey, untuk syntax insert maksud saya untuk command masukkan data menggunakan insert all. Okey, command dia adalah insert all into table name kita, iaitu salary. Okey, ada bracket. Okey, masukkan kita punya field name tadi, ketiga-tiga field name tu, sebabnya kita nak masukkan data ke dalam tiga-tiga field name tersebut. Okey, kita masukkan. Okey, values. Okey, dan dalam bracket values ni kita masukkan data yang kita nak letak dalam column name tersebut. Okey, kita nak letak ni, kita bagi space. Sebelum tu kita copy dulu yang ni, kita paste. Okey, untuk setiap data type varchar, kita wajib letak single quotation dekat atas dia, sebabnya dia adalah data type varchar. Okey, jangan lupa kita ada select all from group. Okey, so syntax untuk insert all adalah insert all into table apa yang kita nak masukkan. Okey, lepas tu masukkan dia punya field name ataupun column name. Okey, values. Okey, yang ini adalah data apa yang kita nak masukkan. Okey, lepas tu select all from 2. Okey. Okey, selain daripada table yang sama, kita juga boleh masukkan dalam table yang berlainan sekaligus. Okey, maksudnya nak masukkan table. Okey, contohnya nak masukkan, satu nak masukkan dalam table salary, satu lagi nak masukkan dalam table employee. Okey, so kita just letak into employee
employee. Okey, apa dia punya field name, values dan data dia. Jadi kita boleh masukkan sekaligus data tu walaupun dalam table yang berbeza. Okey, cuba kita try run. Okey, 3 row inserted. Maksudnya command yang kita buat ni adalah betul. Okey, mari kita tengok dia punya output. Okey, klik pada data. Okey, sekarang ni data yang kita nak masukkan tadi, okey, berada dalam table salary. Okey, sekarang soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, kita create view. Okey, view salary from salary table for employee ID and total salary. For total salary less than 4,000. Okey, maksudnya kita kena create satu view. Okey, command dia adalah create view. Okey, nama view. Okey, tadi V. Okey, V salary. Okey, kalau nak senang kita V. Okay, create view V salary. V salary ni adalah nama view kita. Okay, select. Okay, employee ID. Okay, select. Okay, kita masukkan nama attribute. Employee ID dan juga total salary. From table apa? From table salary. Okey, dia kata total salary less than 4,000. Okey, kita gunakan where clause. Okey, where ni biasanya untuk kita setkan condition. Macam kita specifykanlah dekat mana kita nak data tu. Okey, so sekarang dia nak less than 4,000. So where total salary less than 4,000 semicolon. Okay. Yang ni kita boleh buang. Okay, so kita try run. Okay, missing keyword. Oh, okay, sorry, saya terlupa S. Okay, so kita create view V salary as. Okay, select. Okay, employee ID total salary adalah field name. Okay, from table apa, iaitu salary. Okay, where total salary less than 4,000. Okay, cuba kita try run. Okay, view created. Maksudnya command yang kita guna ni adalah betul. Okay, untuk kita check view, kita klik kat sini. Okay, klik pada view V salary. Okey, kita ada employee ID dan juga total salary. Untuk kita tengok data dia, kita klik pada data. Okey. So tadi kan kita guna where total salary less than 4,000. So maksudnya output dia akan keluarkan total salary yang kurang daripada 4,000. So kita ada dua sahaja. Iaitu employee ID 123 dan juga employee ID 124. Okey. Soalan last iaitu soalan yang keempat. Okey, kita create index for employee ID and department attribute. Okey, macam biasa kita copy dia punya soalan. Okey, kita pastekan. Okey, untuk kita create index, sintak dia adalah adalah create index. Okey, nama indeks yang kita nak letak iaitu IDX department. Okey, on. Okey,
table apa nama table kita ni? Nama table kita adalah salary. Okey, bracket, masukkan dia punya field name ataupun attribute. Okey, semicolon. Okey. So syntax dia adalah create index on table name, attribute ataupun field name. Okey, cuba kita try run. Okey, index created, maksudnya index sudah pun ada dalam table salary. Okey, untuk kita tengok index, klik kat sini. Okey, kita klik index IDX department. Okey, so ini adalah index untuk employee ID dan juga department. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Ahmad Sudiman, nombor matrik 13 DDT 19F 2004. Hari ini saya akan bertangkan question 2 dengan menggunakan run SQL command line. Okey, baiklah, kita pergi ke soalan yang pertama, iaitu kata build the SQL statement to create a new username Larissa with an initial password of change this now. Maksudnya dia suruh kita bina satu SQL statement untuk create new user yang bernama Larissa dan password change this now. Baiklah. So langkah pertama, kita kena connect dengan sistem DBA. Okey, lepas kita dah connect, kita boleh create user dengan menggunakan command create user. Nama user tadi Larissa. Okey. Okey, identify by pastikan kita punya komen ni jangan tertinggal apa-apa kataan lah, kalau tak nanti dia akan jadi error. So identify by, nama password dia adalah change this now. So change this now. Okay, tutup dan lepas tu kita tekan enter. Okay, so user created, maksudnya kita dah create user dengan password dia sekali. Baiklah, soalan yang kedua, dia kata you have the necessary privilege as a database administrator and you can also change another user's password. Construct the SQL statement using alter user command to change the password for the Larissa account. New password is change new. Okay, so dekat sini nombor 2 ni dia suruh kita alter user punya password. Okay, iaitu user Larissa. So password yang baru adalah change new. So dekat sini dia dah kata menggunakan alter user command. So dekat sini kita kena menggunakan alter user command. So alter user. Okay, user, nama user adalah Larissa. Okay, identify by, sebab kita nak tukar dia punya password. Identify by, okay. So password dia yang lama adalah change this now. So password yang baru adalah change new. So kita kena tukar jadi change new. Okay, dan kita tekan enter. Dan dia kata user altered, maksudnya kita dah alter user punya account dengan menukarkan dia punya password.
Baiklah, untuk soalan yang ketiga, dia kata the SQL statement to grant the insert, update, delete and select privilege for the customer's table to Larissa. Okay, dia suruh kita bina satu SQL statement untuk grant, insert, update, delete dan select dekat customer table kepada Larissa. Okay, tapi customer table kita tak ada. Jadi yang pertama sekali kita kena create adalah create table customer. Okay, jadi command untuk create table customer adalah create table customers. Okay. Okay. Dan table customer kita nak masukkan attribute apa ataupun field apa, iaitu saya nak masukkan ID menggunakan data type varchar 2 6. Okay. Dan lagi satu attribute ataupun field saya nak masukkan class name. Data type dia varchar juga, varchar 2 30. Okay, baiklah, kita tutup kurungan, kita tekan enter. Okay, kat sini dia kata table created. So kita dah create table customer. Okay, lepas kita dah create table customer, seterusnya kita kena grant insert, update, delete dan select. Tapi saya buat insert, update dan delete dulu, dan baru saya buat select. Okay, so command yang pertama adalah untuk kita grant, kita kena grant. Okay, so buat insert, comma, update. Kita boleh je buat sekali semua sampai select, tapi saya nak buat 3 je dulu sebab tak nak panjang-panjang. Update, delete. Okay, dia kata for the customer table means on. Okay, tak apa, saya terus buat select lah. Okay, select on means kita nak on nama table tu lah, means nama table tadi yang kita dah create tadi, table customer. Customers to kepada siapa? To Larissa, kepada user. Okay, dan kita tekan enter. Okay, grant succeeded. So kita dah grant, insert, update, delete, select privilege untuk table customer kepada user Larissa. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 4. Develop the SQL statement to grant all object privilege for the orders table to Larissa. Maksudnya kita kena grant all kepada table orders ke table ke user Larissa. Okay, so perkara yang pertama sama juga, kita kena create table order. Okay, so benda pertama adalah kita kena create table macam biasalah, macam yang ni kita create. Command dia sama je, create table customer, table orders. Okay,
orders. Okey, betul lah. Okey, pastikan samalah nama yang dia nak ni. Sama. Okey. Okey. Okey, dekat dalam table orders. Okay, so dalam table order saya nak letak untuk attribute ataupun field untuk orders ID. Orders ID. Okay, saya menggunakan varchar juga. Data type varchar. Itu sama juga 6. Okay, and then orders menu. Orders menu. Okay, mungkin baca. Okay, baca dulu. Okay, yang ni 40 lah. Okay, kita tutup semicolon. Enter. Okay, table created. So kita dah create table orders. Dan kita boleh grant all dekat table customer ke user Larissa. So dia punya command grant sama je macam grant yang insert ni. Okay, so kita type grant all on on order to nama user Larissa. Okay, dan kita tekan enter. Grant succeeded. Okay, jadi itu sahajalah daripada saya untuk pembentangan soalan nombor 2. Okay, terima kasih.